Manusia yang paling berbahaya ialah seseorang yang kelihatan hidup seperti normal, namun di dalam fikiran mereka, segala tindakan dikawal oleh logik yang asing dan emosi yang sukar difahami. Ini adalah salah satu rakaman tuturan kata yang mengerikan, dan memahami bagaimana pengakuan itu membuka mata kita kepada realiti yang menakutkan. Di luar depan saya bisa bahaya. Ini adalah salah satu rakaman dari kamera pintu memperlihatkan seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai Steven. Dalam rakaman itu, Steven kelihatan mengetuk pintu di sebuah kawasan kejiranan dan meminta sesuatu yang aneh. Tindakan yang nampak kecil tetapi menakutkan. Steven here. You got the wrong house. I knew this was a ripoff. Okay, what are you looking for, Steven? No, I am Steven. I'm looking for Fifi. Yeah, you got the wrong house. So, you don't want to have sex tonight? Sir, my husband's in the living room with the gun. Huh. Okay. Have a good night. Understood. Kata-katanya yang dingin menggambarkan satu realiti yang sukar diterima. Bagaimana rakaman itu sendiri menjadi saksi kepada pemikiran seseorang yang mengerikan. Sehingga kini, tiada maklumat terkini mengenai Steven dan apa yang berlaku kepadanya tidak pernah didedahkan secara umum. Pada 18 November 2011, sekitar jam 4.35 pagi, Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Daerah Sydney menerima isyarat kecemasan daripada sistem penggerak automatik di Pusat Jagaan Cockers Hill, sebuah pusat jagaan yang menempatkan warga emas. Kebakaran yang tercetus di pusat jagaan itu kemudian disifatkan sebagai salah satu tragedi paling tragis dalam sejarah kebakaran di Australia. Apabila keadaan kembali terkawal, pelbagai agensi media mula menjalankan temu bual dengan individu yang berada di lokasi kejadian. Antara yang ditemu bual ialah Roger Dean, salah seorang jururawat yang sedang bertugas ketika kejadian berlaku. Hi, I'm Roger. I'm one of the nurses, and just there was a fire, and I just quickly did what I can, get everyone out, and the smoke is just overwhelming. But you know, we got a lot of people out, so that's the main thing. Apabila ditanya tentang penghuni yang masih belum dikesan, Roger hanya memberi jawapan yang tidak pasti, mendakwa senarai semakan sedang diuruskan oleh penyelewat. They're saying that there's still people unaccounted for. What's happening there? I'm not sure. The deputy is she's got the list of people there, and yeah, it looks like there's still probably a few people, and the people are trying their best to get everyone out at the moment. Yeah. Apabila pasukan penyelamat tiba di lokasi, api sudah pun membakar sebahagian besar bangunan. Bahang yang begitu kuat menghalang anggota bomba daripada menghampiri kawasan yang sedang marak, walaupun mereka lengkap memakai pakaian perlindungan penuh. Situasi yang sudah kritikal itu menjadi lebih buruk kerana bahagian bangunan yang terbakar ialah wad yang menempatkan pesakit demensia yang terlantar dan langsung tidak berupaya menyelamatkan diri. Dari luar bangunan, anggota penyelamat dapat mendengar jeritan meminta tolong, namun suhu yang terlampau ekstrim menjadikan usaha untuk masuk hampir mustahil. Walaupun begitu, lebih 100 penghuni berjaya diselamatkan. Antara individu yang dilihat berusaha di lokasi kejadian ialah Roger Dean sendiri. Ketika itu, dia dilihat bergegas seperti cuba mendapatkan rekod ubat-ubatan penting sebelum anggota bomba menahannya daripada masuk semula ke kawasan yang sedang terbakar. Namun di sebalik gerak-gerinya yang kelihatan prihatin, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hakikatnya, Roger Dean ialah individu yang memulakan kebakaran itu.
Segalanya bermula daripada ketagihannya mencuri ubat preskripsi dari pusat jagaan itu dalam jumlah yang besar. Hanya sehari sebelum kejadian, rakaman kamera keselamatan menunjukkan dia memasuki bilik simpanan ubat sebanyak 36 kali untuk mencuri pelbagai jenis pil dan kapsul. Perbuatannya akhirnya terbongkar apabila pekerja lain menyedari kehilangan stok ubat dan segera membuat laporan kepada pihak polis. Menyedari bahawa dirinya hanya menunggu masa sebelum ditangkap, dia mula merancang satu tindakan yang paling kejam, menyalakan kebakaran supaya dia dapat mencuri rekod ubat-ubatan ketika situasi menjadi huru-hara. Walaupun rancangannya untuk mendapatkan rekod itu berjaya dilaksanakan, kebakaran yang dicetuskan olehnya mengakibatkan 11 penghuni warga emas kehilangan nyawa. Selepas ditahan, Roger memberikan alasan paling aneh untuk mengaburi tindakannya. It was like Satan saying to me that it's the right thing to do. Dia mendakwa kononnya hasutan itu datang daripada kuasa gelap, namun hakikatnya ketagihan terhadap ubat preskripsi yang akhirnya mendorongnya melakukan jenayah kejam demi menutup perbuatannya sendiri. Siasatan kemudian menemukan rakaman yang menunjukkan Roger berdiri di luar bangunan pada pagi kejadian, memerhati api yang sedang marak dengan wajah yang sukar ditafsirkan seperti sedang mengagumi perbuatannya sendiri. Rakaman wawancaranya bersama wartawan yang pada mulanya kelihatan seperti tembual biasa, kini membawa makna yang jauh lebih mengerikan. Well, rot in hell. Those were the words used to describe Roger Dean in court today after the mass murderer was sentenced to life in prison without the possibility of parole. Pada Mei 2013, Roger Dean dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang parol atas 11 pertuduhan membunuh. Tragedi ini kekal sebagai salah satu insiden paling memilukan dalam sejarah kebakaran di Australia. Pada malam 8 Mei 2023, penduduk di Kelurahan Kramas, Kota Semarang mula mengesan bau busuk yang datang dari sebuah premis perniagaan air isi ulang. Premis itu telah ditutup selama beberapa hari dan ketiadaan sebarang aktiviti keluar masuk menimbulkan rasa curiga. Sekitar jam 9.52 malam, pihak berkuasa tiba di lokasi selepas menerima laporan daripada penduduk setempat. Hasil pemeriksaan membawa kepada penemuan jasad seorang lelaki dikenali sebagai Irwan Hutagalung berusia 53 tahun yang merupakan pemilik premis perniagaan tersebut. Polis memulakan siasatan dengan mendapatkan keterangan daripada saksi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi. Semua bukti menunjukkan bahawa kematian bukan akibat kemalangan, sebaliknya merupakan hasil tindak jenayah yang dirancang. Daripada analisis awal pasukan penyiasat, siasatan akhirnya mengarah kepada seorang bekas pekerja bernama Muhammad Husin. Pada malam Khamis 4 Mei, sekitar pukul 8 malam, Husin memasuki premis itu ketika majikannya sedang tidur. Dengan sebatang besi di tangan, dia memukul di bahagian wajah dan rahang mangsa dalam serangan pertama. Namun melihat majikannya masih bernyawa, Husin bertindak lebih kejam. Mangsa kemudian dipotong menjadi 4 bahagian sebelum jasadnya dimasukkan ke dalam karung. Selepas itu, dia mengambil wang mangsa sebanyak kira-kira 7 juta rupiah serta motosikal milik mangsa. Wang tersebut digunakan untuk membeli rokok, makan dan mendapatkan pekerja seks komersial tanpa menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan terhadap perbuatannya. 2 hari kemudian, Husin kembali lagi, kali ini untuk menghapuskan bukti. Dia mengambil pasir dan simen dari rumah mangsa, kemudian melapisi sebahagian tubuhnya dengan simen sehingga menutup hampir keseluruhan badan majikannya, hanya meninggalkan bahagian kaki yang tidak tertutup. Seorang pemilik usaha air kemasan isi ulang menjadi korban mutilasi dengan potongan tubuh dicor. Anggota polis menemui bahagian jasad yang telah dipotong itu di sebuah lorong berukuran sekitar setengah meter di tepi selokan bersebelahan premis perniagaan mangsa. Polis memulakan siasatan untuk mencari punca serta mendapatkan pengakuan daripada Husin, dan hasilnya kedengaran jauh lebih mengerikan.
Hussein yang bekerja sebagai pembantu di premis perniagaan itu mengaku telah menyimpan rasa sakit hati sejak awal Mei 2023. Dia mendakwa majikannya sering memarahinya tanpa alasan jelas, memperlakukannya dengan kasar, malah memukul jika berlaku kesilapan walaupun kecil. Rasa dendam yang dipendam akhirnya membawa kepada pembunuhan itu. Mengapa kamu melakukan itu? Ya karena saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli setiap ada kesalahan kecil, dia pulang langsung marah-marah, langsung main tangan. Mulai sering dipukul pertengahan puasa. Meskipun perilakunya kejam, Hussein tidak menunjukkan sebarang raut muka penyesalan. Bahkan dia sempat tertawa dan bergurau senda ketika menjawab salah satu pertanyaan wartawan mengenai alasannya melarikan diri ke Banjarnegara selepas membunuh mangsa. Saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Lebih mengejutkan, Hussein menegaskan bahwa dirinya tidak menyesali perbuatan itu sama sekali, malah mengaku berasa puas telah membunuh majikannya. Enggak puas. Enggak. Dia sering ngomel-ngomel sama saya, makanya yang saya potong kepala, bukan mulut. Tingkah laku sebegini menimbulkan persoalan serius tentang keadaan psikologinya, melakukan kekejaman tanpa rasa bersalah atau empati, sambil menikmati perbuatannya, menunjukkan ciri-ciri psikopat, sifat yang jarang ditemui dan amat berbahaya. Dalam salah satu wawancara yang sempat direkam, Hussein juga sempat menyampaikan pesanan terakhir sebelum dia ke penjara. Satu pesanan yang amat mengerikan. Belajar yang baik, kerja yang benar. Tapi kalau kamu nggak benar, di luar ketemu saya, bisa bahaya. Pada malam 19 November 2014, Jabatan Bomba Rockville, Maryland menerima laporan mengenai satu kebakaran rumah yang menelan hampir keseluruhan rumah 2 tingkat itu. Pasukan bomba mengambil masa lebih sejam untuk mengawal kebakaran. Namun pada ketika itu, rumah itu hampir musnah sepenuhnya. Kebakaran seperti ini biasanya berlaku kerana pelbagai sebab, daripada litar pintas elektrik yang rosak atau kebocoran gas. Namun sebelum penyiasat sempat menentukan punca kebakaran, seorang lelaki berumur 27 tahun bernama Carlos Perlata, salah seorang penghuni rumah itu, menghampiri seorang wartawan ABC 7 yang sedang membuat liputan secara langsung. Kehadirannya bukan sekadar temu ramah biasa, sebaliknya merupakan satu pengakuan yang mengejutkan. Me, I set it on fire. Menurutnya, kebakaran ini adalah hasil pembakaran yang disengajakan. Malah dia mengaku memulakan api itu beberapa jam sebelumnya. Why did you call the police? Because I have before. How did setting this fire help you? Just so you could get here, so you could get for your attention. Disebabkan pengakuannya yang dianggap aneh dan tidak dijangka, wartawan itu pada mulanya tidak mempercayainya. Tetapi Carlos tidak keberatan untuk memberikan butiran lanjut mengenai cara dia melakukan perbuatan itu. I just poured gasoline on the floor, set it on fire and went to buy a drink and came back. Beberapa menit kemudian, dia menghampiri salah seorang pegawai polis yang berada berhampiran dan mengaku kepada mereka. Pakaian Carlos berbau petrol dan hasil pemeriksaan polis mendapati terdapat pemeti api di dalam poket seluarnya, memberikan anggota polis bukti yang cukup untuk mempercayai ceritanya dan menahannya serta-merta. Carlos juga mengaku dia melakukan semua ini hanya untuk menarik perhatian pihak media mengenai keadaan rumahnya yang sangat teruk. Namun membakar rumah yang ingin dilaporkannya nampak tidak masuk akal. Penyiasat menyelidik latar belakangnya dan mendapati dia sebenarnya menghidap skizofrenia serta ketagihan alkohol sejak beberapa tahun lalu. Dia juga pernah ditahan kerana merosakkan harta benda awam hanya 2 minggu sebelum insiden ini berlaku. Secara ringkas, motif kebakaran ini adalah daripada seorang lelaki yang mengalami masalah mental dan ketagihan yang benar-benar percaya bahawa perbuatannya adalah betul. Kebakaran itu menyebabkan kerosakan harta benda,
bernilai $400,000 Amerika. Namun nasib menyebelahi 5 penghuni lain, termasuk ibu Carlos sendiri, berjaya melarikan diri tanpa sebarang kecederaan. Apa yang berlaku kepada Carlos selepas penahanannya tidak pernah didedahkan secara umum. Namun memandangkan jenayah yang dilakukannya, dia kemungkinan dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun.